Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun. Tema sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini adalah Kesihatan dan Kesejahteraan Mental Keutamaan Global. Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022 peringkat kebangsaan telah disambut di Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, Cyberjaya. Kesihatan mental adalah satu keadaan di mana seseorang individu itu boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dan menyumbang kepada masyarakat serta mampu menyeimbang di antara ciri-ciri personaliti individu dengan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Mari kita bersama-sama Dr. Nara Shikin binti Ibrahim, pakar perunding perubatan kesihatan awam. Jadi doktor, boleh perincikan mengenai stigma dan salah faham terhadap individu yang mempunyai masalah dan penyakit mental? Terima kasih. Stigma ini merupakan selalunya dia berlaku apabila seseorang itu mempunyai kurang pengetahuan terhadap isu-isu kesihatan mental dan juga pesakit mental. Jadi kita lihat stigma terhadap pesakit mental ini masih merupakan satu cabaran yang besar untuk yang perlu kita tangani dalam usaha kita menuju kepada kesaksamaan perkhidmatan kesihatan mental itu sendiri. Antaranya kurang pengetahuan atau dia tidak tahu tentang kesihatan mental. Satu lagi adalah discrimination terhadap itu. Jadi ini menyebabkan salah faham dalam kalangan masyarakat. Individu yang mana mengalami permasalahan kesihatan mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan kerana apa yang dialami itu tidak difahami oleh masyarakat. Jadi dia menjadi satu barrier atau satu halangan kepada pesakit itu sendiri dan juga kepada ahli keluarga. Doktor, apakah contoh mengenai salah faham yang dimaksudkan? Salah faham itu mengatakan semua yang berpenyakit mental ini adalah disebabkan oleh faktor genetik. Seolah-olah semua orang yang ada keturunan yang ada penyakit mental, dia mesti juga dapat penyakit mental. Sedangkan tidak semua mereka yang mengalami penyakit mental mempunyai salah sila atau sejarah keluarga yang mempunyai penyakit mental. Salah faham yang mengatakan pesakit mental ini tidak boleh bekerja ataupun menjalani kehidupan seperti biasa dan sentiasa bergantung kepada orang lain. Pesakit mental, bila dia mendapat rawatan yang sewajarnya dan dia stabil, dia boleh bekerja, dia boleh menjalani kehidupan yang baik dan berkualiti. Sekiranya seseorang itu mempunyai diabetes atau mempunyai hypertension ataupun darah tinggi, dia mengambil ubat. Dia perlu juga mengamalkan kehidupan-kehidupan yang berkualiti seperti bersenam, melakukan aktiviti fizikal, makan secara sihat, kan, menangani stres dengan baik, kan. Sama juga dengan pesakit mental. Jangan rasa gusar atau takut kerana yang paling penting adalah penyakit mental ada rawatan. Itu yang penting. Ada isu dan cabaran lain yang berbangkit? Dari segi peruntukan perlu dipertingkatkan untuk kita meningkatkan bina upaya dalam kalangan masyarakat, pemimpin-pemimpin setempat supaya boleh meningkatkan tahap advokasi di samping meningkatkan perkhidmatan dari segi kaunseling di peringkat primer. Jadi itu semua kita KKM insya-Allah dalam perancangan ke arah itulah. Okey doktor, apakah inisiatif dan strategi KKM dalam memperkasakan perkhidmatan kesihatan mental negara? Antara strategi yang sedang KKM laksanakan adalah memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial atau MHPSS lah di peringkat komuniti bagi memberi bantuan dari segi emosi dan kaunseling kepada rakyat. Peringkat daerah ada pasukan-pasukan MHPSS yang memberikan bantuan awal psikologi atau psychological first aid, psikopendidikan, kaunseling kepada individu-individu yang memerlukan bantuan. Pun talian intervensi krisis yang sekarang kepada mereka yang memerlukan bantuan, jadi kita bagi perkhidmatan kaunseling, perkhidmatan khidmat nasihat, juga intervensi-intervensi melalui dalam talian. Kempen Let's Talk Minda Sehat yang saya rasa ramai juga telah tahu pasal kempen ini dan dilaksanakan di peringkat merentas agensi lah, di dalam usaha untuk kita mempertingkatkan kolaborasi di antara KKM dan juga agensi-agensi lain. Dan selain daripada itu, ia juga membantu dari segi aspek untuk mengurangkan stigma lah bila kita ada kempen-kempen begini. Kita juga telah berusaha ke arah untuk memperluaskan perkhidmatan dengan menempatkan 200 kaunselor di klinik kesihatan dan juga daerah
Biasa. Jadi itu antara tindakan lah untuk mempertingkatkan usaha dalam menangani isu permasalahan kesihatan mental. Terima kasih Dr. Ann atas perkongsian tadi. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.